Hai, jumpa lagi. Minggu ini kita akan sambung pelajaran kita minggu lepas, iaitu Bahasa Melayu Pemahaman, berfokus kepada cara-cara menjawab soalan Bahasa Melayu bahagian B, kertas 1. Baiklah, cikgu ulang sedikit supaya anak-anak tak lupa. Okey. Baik, kertas Bahasa Melayu, kertas 1. Okey. Kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A, 20 soalan, aneka pilihan jawapan, dan juga bahagian B, soalan berstruktur, soalan 21 hingga 20. Baiklah, masa untuk menjawab kertas Bahasa Melayu 1 ini 1 jam 15 minit. Okay. Bahagian A membawa 20 markah, kemudian bahagian B 30 markah. Minggu ini kita masih berfokus kepada bahagian B. Baiklah anak-anak, hari ini cikgu akan tunjukkan beberapa lagi contoh bentuk soalan dalam bahagian B. Okey, cara-cara menjawabnya. Baiklah, untuk yang pertama ini, soalan 23A, cikgu akan tunjukkan cara menjawab soalan padankan, ya, memadankan perkataan. Okey. Kita bacakan dulu soalannya. Padankan perkataan yang sesuai berdasarkan ayat yang telah diberikan. Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh. Kita lihat anak panah itu. Okey, ditunjukkan kepada jawapan yang betul, ya. Nombor 1, ketua kampung telah diundang untuk merasmikan sukaneka kejiranan di padang awam itu. Okey, jadi jawapannya merasmikan, jadi anak panah ditunjukkan ke arah jawapan merasmikan. Okey, jadi untuk yang lain juga kita perlu buat perkara yang sama. Okey, tunjukkan anak panah ke arah jawapan yang betul. Kita lihat, ya. Okey, itu semua jawapannya betul. Kalau anak-anak jawab begini, okey, akan dapat markah yang penuh. Okey, baik, kita isi pula jawapan yang betul tadi dalam ruangan kosong. Boleh tak? Okey, ada tak arahan suruh kita isi dalam tu? Tak ada, kan? Jadi, tak boleh. Kalau anak-anak jawab begini, tak akan dapat markah walaupun jawapan betul. Kalau anak-anak buat juga anak panah, isi tempat kosong, walaupun jawapan betul juga salah. Arahan hanya meminta kita padankan perkataan yang sesuai. Maksudnya kita tunjukkan anak panah pada jawapan yang betul. Okey, jadi macam yang cikgu kata minggu lepas, ikut arahan soalan. Baiklah, kita teruskan. Kita lihat contoh soalan 23B, ya. Baiklah. Okey, di situ ada ditunjukkan gambar, okey, gambar katak dengan tempurung, ya. Baiklah. Soalannya, nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Di sini membawa 2 markah. Macam mana cara jawab? Senang. Tengok dulu peribahasa, kemudian jawab. Okey. Jawab dengan ayat yang penuh. Kalau 2 markah, mesti ayat yang penuh. Peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Okey, Cikgu Faridah warnakan tulisan itu warna kuning. Cikgu ambil, sebab cikgu ambil daripada ayat soalan tadi, ya. Cikgu salin semula. Ialah seperti katak di bawah tempurung. Baik. Kalau anak-anak jawab begitu, anak-anak akan dapat 2 markah. Kalau tidak ada kesalahan bahasa, ya, kalau tidak ada salah eja, salah tanda baca dan sebagainya, anak-anak akan dapat 2 markah. Baiklah, kalau malas, anak-anak jawab begini. Malas tulis, ya. Seperti katak di bawah tempurung. Betul tak jawapannya? Betul. Tapi anak-anak akan dapat 1 markah kerana tidak menjawab dengan ayat yang lengkap. Okey, jadi mesti jawab dengan ayat yang lengkap, ya. Baiklah, kita teruskan. Okey, soalan 24.
Okey, soalan berbentuk betul, tandakan betul pada ayat yang betul, tandakan simbol betul. Okey, macam minggu lepas ya. Dan tandakan simbol pangkah pada ayat yang salah. Okey, cikgu tak payah baca soalan lah ya. Okey, cikgu terus bagi jawapan. Okey, yang penting anak-anak faham ya. Okey, ini jawapan yang betul. Okey, nombor Roman 1 jawapannya salah. Okey, kita buat simbol salah. Jawapan Roman 2 ialah betul, salah, betul, salah. Kalau anak-anak jawab begini, buat tanda atau simbol mengikut arahan soalan, anak-anak akan dapat markah penuh. Markah penuh 5 markah. Okey, tengok pada jawapan. Salah, anak-anak buat pada menggunakan perkataan. Okey, simbol betul anak-anak gantikan dengan perkataan betul. Salah, betul, salah. Okey, agak-agak dapat markah tak? Okey, tak dapat. Okey, akan kena denda, dibuang markahnya nanti ya. Okey, sebab tidak mengikut arahan soalan. Arahan soalan suruh tulis okey, simbol betul dengan simbol salah atau pangkah. Tapi anak-anak tulis okey dengan perkataan tak boleh ya. Jadi salah walaupun jawapannya betul. Jadi tak dapat 5 markah, dapat 0 markah. Jadi berhati-hati. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan, ikut arahan soalan. Baiklah anak-anak, kita tengok contoh bentuk soalan seterusnya. Okey, ini soalan nombor 5 lah. Tulis, teliti, okey. Teliti carta di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berkaitan. Kita tengok ya. Ini ya, okey. Ini cartanya. Proses penghasilan kerepek ubi. Tengok ada ini ada ubi kayu, mula kupas, kemudian diproses tadi kemudian kita basuh, hiris, goreng, bungkus, kemudian barulah dipasarkan. Pemasarannya. Baik, kita tengok contoh soalan. Baiklah, kita lihat ya soalan A. Okey, mengapakah ubi kayu perlu dibasuh sebelum diiris? 2 markah, ingat tak tadi? Kalau 2 markah, okey, 3 markah ke berapakah? Lebih daripada 1 markah, mesti jawab dalam ayat yang lengkap ya. Baik, macam mana nak jawab? Senang. Okey, ambil semula soalan. Okey, tengok ya, cikgu salin semula yang warna kuning tu ya. Ubi kayu perlu dibasuh sebelum diiris. Kemudian gunalah ayat sendiri, sambung supaya ubi kayu itu bersih. Habis, dapat 2 markah, senang. Kemudian, boleh juga jawab begini, supaya dapat menghilangkan kekotoran pada ubi kayu itu. Asalkan jawapannya ada kena mengena dengan gambar tadi atau carta tadi, bolehlah diterima. Jadi, dapatlah markah penuh asalkan menggunakan ayat yang lengkap. Okey, kalau anak-anak jawab begini, supaya dapat menghilangkan kekotoran pada ubi kayu itu. Tak ada ayat yang lengkap. Terus jawab. Berapa markah agaknya dapat markah penuh tak? Dapat 1 markah saja. Rugi ya. Okey, jadi jawab dalam ayat yang penuh. Baiklah, kita lihat soalan B. Okey. Pecahannya tadi ya, soalan B. Pada pendapat kamu, apakah yang perlu dilakukan oleh pengusaha kerepek ubi kayu untuk memajukan perusahaan mereka? Jawapan kamu hendaklah menggunakan ayat yang lengkap. Di situ jelas soalan meminta kamu menggunakan ayat yang lengkap. Jadi jawablah dengan ayat lengkap. Macam mana nak jawab? Senang. Salin semula soalan. Okey, buanglah soalan tu tadi. Ubah sikit ya. Baik, pada pendapat kamu, salin semula. Pada pendapat saya, kamu tukar kepada saya. Okey, jawab begini ya. Pengusaha perlu mempromosikan jualan kerepek ubi kayu di internet untuk memajukan perusahaan mereka atau di media sosial. Okey, baik. Asalkan jawapannya logik dan menggunakan yang lengkap,
boleh dapat 2 markah, ya. Atau jawab begini, pada pendapat saya, pengusaha perlu membuat pembungkusan yang lebih menarik untuk memajukan perusahaan keripik ubi kayu. Apa saja jawapan yang logik? Bolehlah, ya. Okey, asalkan ada kena-mengena dengan carta tadi. Bolehlah dapat 2 markah kalau menggunakan ayat yang penuh. Kalau begini, tak ada pada pendapat saya, okey, dapatlah 1 markah. Jadi ingat anak-anak, okey, kalau soalan 2 markah ke atas, okey, membawa 2 markah ke atas, okey, mesti jawab dalam ayat yang penuh. Okey, kalau soalan macam soalan berbentuk yang tadi tu, okey, contohnya tanda pangkal, tanda betul atau padankan, ikut arahan soalan. Baiklah, kalau anak-anak ikut niscaya akan dapat markah yang penuh. Okey, kalau tak ada kesalahan bahasa. Baiklah anak-anak, cikgu harap anak-anak faham, okey, macam mana cara menjawab soalan pemahaman bahagian B dengan betul. Baiklah. Okay. Baiklah, sekian dulu untuk kali ini. Seperti biasa, pesan cikgu, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Kita jaga kita. Bye.